Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini tertarik saya nak komen tentang isu landscape politik terkini. Ada beberapa soalan yang telah ditanyakan oleh netizen terhadap saya tentang ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini tentang polemik terkini politik hari ini, barisan kabinet, muafakat nasional dan arah tuju Malaysia baru di bawah kerajaan yang telah runtuh dalam masa 20 bulan. Pertama, sebelum kita rungkaikan banyak cerita, kita kena lihat dulu tentang polemik yang melanda landscape politik kebelakangan ini sehingga runtuhnya kerajaan yang dibina atas dasar fitnah dan penipuan tidak sampai pun 20 bulan telah runtuh. Mereka hari ini mengambil ketetapan untuk menyalahkan muafakat nasional atas kesilapan permasalahan dalaman mereka. Mereka mengatakan UMNO dan PAS adalah dalam dan pengkhianat dalam mandat rakyat. Jadi hari ini kita kena rungkaikan, kita kena lihat. Saya rasa ramai rakyat di luar sana dapat menilai mana yang benar, mana yang tidak. Si mana yang kita tahu polemik ini berlaku apabila ada gerakan yang cuba mendesak Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk melepaskan jawatan beliau kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Desakan ini berlaku bukan saja di kalangan kepimpinan utama Pakatan Harapan, malah boleh kita lihat gerakan-gerakan di peringkat akar umbi kepunyaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mula mempersoalkan bila akan menyerah tugas Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Ini merupakan polemik utama. Dalam keadaan itu, kita lihat sepanjang mereka diberikan mandat selepas 9 Mei sehingga 20 bulan mereka memerintah, mereka hanya berpolitik berpanjangan. Mereka gagal menjaga kesejahteraan rakyat, gagal menjaga kebajikan rakyat, tetapi apa yang utama, rakyat boleh menilai mereka bercakaran antara satu sama lain, malah gagal mentadbir negara kita dengan baik. Di mana ekonomi kita makin lemah, kadar wang ringgit kita makin rendah, boleh dikatakan perpaduan antara kaum juga makin tegang di bawah kerajaan pentadbiran Pakatan Harapan. Akhirnya 2 minggu sudah berlakulah satu kejadian apabila Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan tanpa disedari menggugurkan keseluruhan barisan kabinet. Apabila gugurnya barisan kabinet, maka Pakatan Harapan ketika itu masih lagi kerajaan jikalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mendapat mandat secara majoriti ahli-ahli parlimen. Maka berlakulah perubahan sokongan, kejap ke kiri, kejap ke kanan, ada yang U-turn, ada yang tidak. Tetapi apa yang pasti, runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan apabila Bersatu mengambil ketetapan untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan kemudian Azmin Ali bersama 11 orang kepimpinan MP daripada PKR keluar daripada Pakatan Harapan, maka kolapslah kerajaan Pakatan Harapan. Ini polemik yang berlaku. Adakah nak mengatakan polemik ini berlaku disebabkan muafakat nasional? Sudah pasti rakyat yang bijak, matang menilai, faham ini bukan kesilapan muafakat nasional tetapi adalah kerana kerakusan pemimpin mereka untuk mendapat kuasa tertinggi dalam negara. Kedua, apabila ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan barisan kabinet akan dipilih kepimpinan dan menteri yang bersih dan berintegriti, saya sebagai pemimpin muda sudah tentu menyokong kenyataan beliau kerana kita harus berpegang pada konsep presumed innocent till proven guilty. Maknanya, selagi pemimpin-pemimpin tidak didapati bersalah di dalam undang-undang ataupun di dalam mahkamah telah dijatuhkan hukuman terhadap kes-kes yang berlaku, maka individu-individu tersebut masih lagi belum didapati bersalah. Jadi, sebagai rakyat, janganlah kita terlampau mengikut budaya netizen dan sebagainya yang menyebabkan kita tidak dapat menilai dengan matang. Kerana negara kita mempunyai sistem undang-undang yang baik. Jadi kita serahkan kepada mahkamah untuk menentukan sama ada pemimpin-pemimpin yang telah dihadapkan di mahkamah ini salah atau tidak. Ianya bukan boleh ditentukan oleh orang cakap melalui undian Facebook, undian di Twitter dan sebagainya. Ia harus melalui proses mahkamah. Selagi individu-individu tersebut belum didapati bersalah, maka secara jelas individu tersebut masih lagi bersih daripada segala pertuduhan. Maknanya, is still innocent till proven guilty. Kebanyakan kes-kes yang dibawakan di mahkamah adalah boleh dikatakan
selective political prosecution, iaitu pendakwaan politik, iaitu gerak kerja untuk menjatuhkan kredibiliti, maruah dan sebagainya kepimpinan parti politik, khususnya ketika itu pembangkang. Tetapi seperti mana yang kita lihat, ramai di kalangan pemimpin pembangkang ketika itu, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid Hamidi dan beberapa lagi pemimpin, mereka secara konsisten mempertahankan diri mereka melalui proses undang-undang di mahkamah. Dan kita lihat Datuk Seri Najib sendiri menyatakan beliau akan lawan di mahkamah untuk membersihkan nama beliau, termasuk Presiden UMNO. Presiden UMNO pun menyatakan jangan drop kes beliau. Beliau akan membersihkan nama beliau melalui proses undang-undang. Jadi kita janganlah terikut-ikut dengan permainan politik yang nak menjatuhkan antara satu sama lain. Kena ingat, di zaman Pakatan Harapan, ramai pemimpin-pemimpin mereka mempunyai masalah di dalam mahkamah, tetapi kes mereka digugurkan tanpa melalui proses mahkamah yang baik, tanpa pembicaraan, walaupun ada unsur-unsur rasuah. Contoh, isu Lim Guan Eng, isu Banglo, isu Terowong. Ketika itu beliau merupakan Menteri Kewangan. Kena ingat, ini sejarah. Kemudian kes Air Sabah melibatkan 1.5 bilion cash. Takkan kita lupa yang gambar duit yang jumpa kat rumah tu. Kemudian isu salah guna kuasa yang banyak kita lihat sepanjang 20 bulan mereka memerintah. Kes Adik yang tidak selesai. Kes Exco DAP yang merogol amah dia. Hari ini takkan kita lupa, beliau masih lagi memegang jawatan. Belum cerita tentang Exco DAP yang terlibat dalam kes LTTE, hari ini digugurkan. Dan saya minta kerajaan baru hari ini untuk bukakan kes balik tentang isu LTTE. Kes liwat, semua tahu kes liwat berlaku terhadap ketua pembangkang, ketua salah satu parti politik terbesar dalam Malaysia. Nama tuan-tuan pun tahu. Itu tentang cerita itu. Kes Rafizi tentang fitnah. SU politik yang dapat 800,000 untuk selesaikan blacklist dia. Belum cerita tentang seorang siswa politik dapat jam tangan yang bernilai puluhan ribu. Belum cerita lagi, macam-macam lagi lah. Boleh dikatakan kepimpinan di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan terlibat dan boleh didakwa di mahkamah, tetapi mengambil ketetapan untuk menggugurkan kes tanpa perbicaraan. Jadi pada penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan juga Muafakat Nasional, kita kena nilai dengan matang seseorang itu tidak didapati bersalah sehingga dijatuhkan hukuman oleh mahkamah di dalam sistem undang-undang kita. Presume innocent till proven guilty. Lawangan Malaysia Baru. Mereka cakap dulu 20 bulan sebelum ni, lawangan Malaysia Baru macam-macam mereka janjikan. Tetapi apa yang jadi? Bila dia dapat kuasa, dia dapat puncak kuasa, mereka mengatakan manifesto itu bukan kitab suci. Bukan sekadar itu saja, semua janji-janji manifesto mereka tidak dapat ditunaikan. Malah pendekatan mereka berterusan sepanjang 20 bulan masih menyalahkan kerajaan yang lama, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi rakyat dah bijak, takkanlah dah lebih 20 bulan korang tak boleh mentadbir negara kita dengan baik. Bukan sekadar itu, kita lihat kesombongan pemimpin mereka, terutama mantan Menteri Wilayah Khalid Samad yang begitu sombong, angkuh dan sebagainya, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang dilihat kebudak-budakan, yang boleh dikatakan tidak layak bagi beliau untuk menjadi kerajaan. Belum cerita tentang dasar negara, kasut hitam, kereta terbang, lepas tu macam-macam. Tetapi mereka gagal menjaga kesejahteraan rakyat, iaitu kos sara hidup, tidak menjaga tentang kepentingan nelayan, peladang, petani, tidak menjaga mahasiswa, mahasiswi, tidak menjaga golongan taksi, tidak menjaga ramai golongan-golongan B40. Mereka lupakan kerana kerakusan mereka berpolitik sehingga membuat rakyat menolak mereka. Saya cakap menolak ni secara fakta, berdasarkan kepada 5 pilihan raya terakhir di mana parti kerajaan kalah 5 kali secara serentak, iaitu berterusan kerana penolakan rakyat secara jelas kepada mereka. Itu satu fakta. Dan kita lihat hari ini penjualan aset-aset strategik di dalam Felda, Tabung Haji, Amanah Raya, IHH, tanah-tanah telah dijualkan, ladang dijual dan peminjaman bon-bon daripada negara luar makin meningkat, hutan negara makin meningkat. Tiada penyelesaian tentang macam mana nak bawa pelabur-pelabur kembali ke dalam negara kita. Akhirnya apa jadi? Kelemahan pentadbiran menyebabkan ekonomi kita makin lemah. Dan bukan sekadar itu, bila politik berpanjang ini, sebenarnya rakyat kat luar sana dah fed up, babe.
Dekat 20 bulan korang memerintah, berpolitik manja. Yang ini nak kekal Perdana Menteri, yang ini nak jadi Perdana Menteri, yang ini salahkan yang ini keluar kenyataan, menteri ni bantah kenyataan ini. Ada satu menteri itu semua kementerian dia nak jawab. Siapa lagi kalau bukan Syed Saddiq Segaraga. Jadi kita biarkan. Tetapi bagi saya mohon kepada seluruh rakyat Malaysia agar kekal bertenang. Tentang jawatan kabinet ini kita serahkan kepada kebijaksanaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan parti politik yang bersama dalam Perikatan Nasional. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin atas kejayaan beliau diangkat sebagai Perdana Menteri. Macam orang cakap, kalau Lauh Mahfuz tu telah terbuka dan telah ternyata nama beliau sebagai Perdana Menteri, Waimah siapa sekalipun menolak, tetapi akhirnya seseorang itu akan diletakkan pada tempat yang haknya beliau sendiri. Hari ini Tan Sri Muhyiddin telah diangkat untuk menjadi Perdana Menteri. Saya ucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin. Saya juga ingin mengucapkan junjung ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Syukur kepada Allah SWT hari ini rakyat boleh menilai beliau telah menyelesaikan polemik politik ni dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh profesional sehingga membuat keputusan. Jadi kita kena menghormati keputusan Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Juga tak lupa terima kasih kepada seluruh kepimpinan UMNO, PAS, Barisan Nasional, GPS dan seluruh penyokong-penyokong di luar sana yang berdiri teguh bersama parti masing-masing untuk kita kembali berkuasa. Kita berkuasa ni bukan pasal kita nak kejar jawatan, babe. Ini kena betulkan. Kita kembali kerana sebenarnya kita yang nak selamatkan negara kita. Kerana kita lihat dalam masa 20 bulan mereka memerintah, mereka telah gagal mentadbir negara kita. Ini fakta, tuan-tuan pun tahu. Tetapi hari ini, mereka dah buat satu naratif jahat. Naratif yang saya lihat telah bermula sejak 2-3 hari ini, iaitu menyerang Perdana Menteri, mengatakan kerajaan pintu belakang, Muhyiddin Yassin seorang pengkhianat dan sebagainya, UMNO dan PAS terlibat dalam pengkhianatan ini. Kita tahu rakyat bijak, menilai dan matang, dan mereka yang bercakap itu kita kata hampalah sebenarnya yang meruntuhkan kerajaan. Mandat telah diberi, 20 bulan telah diberi, tetapi anda gagal. Tetapi kena jaga. Sebenarnya naratif ini adalah ciptaan daripada sebuah parti politik yang dilihat sebagai tangan ajaib yang memerintah negara kita. Kita lihat sebelum PRU lepas, mereka telah berjaya memecah belahkan parti PAS sehingga wujudnya Parti PAN. Kemudian mereka berjaya pecahkan Parti UMNO, maka wujudnya Parti Bersatu. Hari ini mereka berjaya memecahkan PKR apabila perpecahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Azmin Ali. Parti mana yang pecah mereka? Adalah Parti DAP. Mereka membuat konsep pecah dan perintah agar kumpulan majoriti ini berterusan berpecah. Mereka sedikit demi sedikit mendapat kuasa politik untuk mereka terus mentadbir negara kita secara tangan-tangan ajaib. Ini perbuatan jijik oleh kepimpinan DAP. Jadi rakyat di luar sana kena buka mata. Dan kita lihat hari ini sebenarnya ketika mereka diberikan mandat, begitu sombong dan angkuh, kita lihat apa yang berlaku. Golongan penyokong-penyokong DAP besar kepala. Perpecahan perkauman hari ini makin retak kerana puak-puak penyokong DAP ini besar kepala. Kes Adik tidak selesaikan. Pesalahguna kuasa isu LTTE dibatalkan kerana pemimpin mereka terlibat. Hari ini jelas DAP adalah dalang keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi jangan kita terlibat, jangan kita termakan cara RBA mereka bekerja. Hari ini 2 hari saya lihat mereka menyerang Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyerang barisan kepimpinan UMNO, menyerang barisan kepimpinan PAS, menyerang barisan kepimpinan GPS, dan mereka berkata hari ini GPS bersama mereka. Kita nak bagi tahu GPS dah buat kenyataan, Muafakat Nasional dah buat kenyataan, mandat telah diberi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada rakyat begitu mudah. Kalau main bola sepak 90 minit, 90 minit tu semua kena sepak gol dalam masa 90 minit. Kalau lepas 90 minit, permainan dah berakhir, keputusan dah dibuat, tiba-tiba nak shoot 30 gol. 30 gol tu tidak boleh diterima pakai kerana keputusan telah dibuat. Itulah keputusan yang telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Dah dibuat, baru nak cerita ada 114 dan sebagainya. Tak apa, kita gentleman, kita bukakan ruang untuk mereka pertikaikan dalam sidang parlimen tidak lama lagi. Dan selain pada itu, saya minta semua kekal bertenang, bersabar, yakinlah kepada kepimpinan untuk membuat keputusan yang terbaik.
Sebagai contohnya, orang cakap, saya nak cerita benda mudah lah. Kalau kata tuan sendiri dituduh di kampung mencuri mempelam, dituduh mempelam, mencuri mempelam je, tuan tak bersalah. Sudah tentu apabila dibawa ke ketua kampung, tuan akan mempertahankan diri tuan, mengatakan tuan tidak terlibat dan tuan-tuan kena keluarkan bukti di mana tuan tidak bersalah. Kalau pihak pertuduhan yang menuduh tuan mencuri mempelam tersebut gagal tunjuk bukti hanya berdasarkan hearsay dan sebagainya, selagi tidak dapati bersalah tuan-tuan curi mempelam itu, sudah tentu tuan masih lagi tidak bersalah dan tidak boleh dikenakan hukuman. Akhir sekali, ketua kampung kata apa? Kalau penuduh ni pun tak ada bukti, yang dituduh ni ada bukti secara jelas tidak terlibat dalam curi buah mempelam ni, jadi pihak yang dituduh ini tidak bersalah. Jadi inilah konsepnya. Selagi tidak bersalah dalam sistem undang-undang mahkamah, tiap yang dituduh itu adalah innocent till proven guilty. Jadi ingat, jangan kita terlampau mengikut permainan politik ciptaan RBA, DAP yang cuba mengganggu-gugat. Hari ini cuba menjatuhkan kredibiliti pemimpin kita, menjatuh kredibiliti Perdana Menteri dan sebagainya. Kita jangan terlibat. Dan hari ini mereka nak keluar ceramah, selamatkan Malaysia baru, selamatkan Malaysia baru. Untuk maklumat, Malaysia baru telah diselamatkan oleh Muafakat Nasional. Jadi tuan-tuan, ketika anda dapat kuasa, anda lupa rakyat, anda sombong, anda angkuh, hari ini rakyat telah hukum anda. Jadi hari ini Muafakat Nasional bersama rakyat turun untuk selamatkan negara kita. Jadi pada rakyat di luar sana, jangan kita percaya polemik politik yang runtuhnya mereka ini. Jangan kita percaya pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, kerana mereka lah penyebab negara kita makin teruk di mata dunia. Jadi akhir sekali, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik semua, yang tak baik semua daripada Pakatan Harapan. Jadi teruskan beristiqamah, teruskan bersabar. Saya mohon tuan-tuan untuk memviralkan video ini untuk kita memberikan penjelasan yang terbaik kepada rakyat. Akhir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.